Kebangkitan maruah teknologi Malaysia. Kisah wawasan. Dua yang memecahkan monopoli 45 tahun. Kini, satu peristiwa pembalikan telah berlaku dalam industri kejuruteraan berat Malaysia selepas 45 tahun terperangkap dalam ikatan. Malaysia adalah sebuah negara yang merupakan pemain utama dalam pembinaan kapal pengangkut LNG di rantau Asia Pasifik, tetapi jantungnya, sistem tangki kargo, telah dimonopoli oleh sebuah syarikat Perancis. Setiap kapal menelan kos, kira-kira 190 bilion won, nilai mata wang yang besar, mengakibatkan kerugian sekitar 4 triliun won selama 20 tahun. Semakin banyak kapal dibina oleh Malaysia, semakin banyak wang yang mengalir ke Perancis. Namun, tahun ini, rantai itu terputus. Projek Wawasan 2 Petrojaya Heavy Engineering, FE, setelah kegagalan bertahun-tahun, berjaya bertahan dengan sempurna di lautan bersuhu negatif 163 darjah Celcius. Pada hari mereka membuang royalti ke laut, dunia terdiam. Kini, Malaysia memutus kebergantungan teknologi. Bagaimana mereka membalikkan perkara yang mustahil? Jangan lupa langgan dan tekan butang suka. Kisah bermula sekarang. Assalamualaikum, saya Encik Rahmat bin Sulaiman, Ketua Pasukan Bahagian Teknologi di Petrojaya Heavy Engineering. Kami telah menanggung realiti selama 20 tahun, di mana satu kapal pun tidak dapat dibina tanpa lukisan Perancis. Tetapi kami sentiasa menantikan hari untuk memutuskan rantai ini. Pukul 9.30 pagi, satu mesyuarat video bermula di bilik mesyuarat tingkat 15 PJHE di Pasir Gudang, Johor. Walaupun jam 2.30 pagi waktu tempatan Paris, Antoine Leblanc, Ketua Pegawai Teknologi, CTO GT France, di skrin masih segak berpakaian suit. Keyakinan yang terkumpul selama 45 tahun sebagai peneraju teknologi syarikatnya terpancar jelas di wajahnya. Saya menggenggam erat tetikus saya. Walaupun sudah puluhan kali melalui saat seperti ini dalam tempoh 20 tahun, rasa terbelenggu itu tetap tidak biasa. Udara bilik mesyuarat terasa dingin. Di bawah cahaya lampu pendaf floor, 10 jurutera Malaysia duduk dengan wajah tegang. Di celah-celah bunyi mekanikal dari monitor, suara penterjemah kedengaran berhati-hati. CTO Antoine berkata, kerjasama teknologi adalah mustahil. Beliau mengingatkan bahawa Malaysia tidak boleh menyiapkan satu pun kapal tanpa teknologi GT. Sebaik sahaja penterjemah selesai, Antoine menambah sendiri dalam bahasa Inggeris dengan nada keyakinan yang dingin. Kerjasama teknologi? Itu mustahil. Pernahkah rakan-rakan Malaysia berjaya membina kapal dengan sempurna tanpa lukisan kami? Tiada seorang pun daripada 10 jurutera di dalam bilik mesyuarat itu yang mengangkat kepala, termasuk saya. Pen di tangan saya hampir patah. Saya terdengar nafas timbalan pengurus Encik Ali di sebelah saya semakin kencang dan pengurus Puan Siti di hadapan saya menundukkan kepala. Antoine tersenyum sambil mengangkat cawan kopi dengan santai. Cara percakapannya yang kedengaran melalui skrin memancarkan keyakinan monopoli teknologi yang terkumpul selama 45 tahun. Teknologi tidak cukup dengan semangat sahaja. Ia memerlukan data, pengalaman, dan masa, terutama masa selama kami, katanya. Malaysia ialah negara nombor 1 dalam pembinaan kapal di Asia, membina 70% kapal pengangkut LNG dunia. PJHE, bersama syarikat-syarikat besar Malaysia yang lain seperti MISC dan MMHE, membina puluhan kapal gergasi setiap tahun yang mengarungi lautan dunia. Kapal-kapal yang dihasilkan dari limbungan kapal di Pasir Gudang, Lumut, dan Teluk Ramunia membawa tenaga LNG antara Qatar, Australia, dan Amerika. Namun, teknologi tangki kargo jantung kapal telah dikunci oleh paten GT Perancis selama 45 tahun, seperti kunci gergasi. Tanpa beberapa helai lukisan reka bentuk tangki kargo yang menyimpan gas asli cecair pada negatif 163 darjah Celcius, tiada agensi pensijilan di dunia akan memberikan kelulusan kapal. Semua agensi pensijilan antarabangsa seperti Lloyd's Register, DNVGL, dan American Bureau terpaksa tunduk kepada GT. Antoine membelek-belek dokumen perlahan-lahan dan berkata, tanda tangani kontrak. Ia 190 bilion won untuk setiap kapal. Syaratnya sama seperti sebelum ini. Bunyi jarinya mengetuk kontrak kedengaran melalui mikrofon, seolah-olah mengejek kami. Mereka adalah golongan bangsawan teknologi yang mengaut 190 bilion won hanya dengan beberapa helai lukisan. Ia adalah struktur yang ironik. Semakin banyak kapal dibina oleh Malaysia, semakin tebal poket Perancis. Kami memegang elektrod kimpal dan menyambung plat besi, manakala mereka hanya melukis untuk mendapatkan wang.
Sebanyak 4 triliun won telah mengalir ke Perancis dalam tempoh 20 tahun yang lalu. Tiada pilihan, Antoine mengangkat bahu. Tanpa kami, kapal-kapal Anda hanyalah seketul besi. Dia kelihatan mengangkat gelas wain di skrin mesyuarat video. Walaupun masih awal pagi akibat perbezaan waktu, dia minum dengan santai, yang menambahkan kemarahan kami. Selepas mesyuarat video berakhir, saya menggenggam penumbuk sehingga kuku mencucuk tapak tangan saya. Kami membina kapal, dan mereka ketawa. Adakah ini industri atau penjajahan? Walaupun rakan sekerja seorang demi seorang meninggalkan tempat duduk, saya kekal sendirian, memandang keluar tingkap. Kapal-kapal pengangkut LNG yang berlabuh di perairan Pasir Gudang kelihatan. Kapal-kapal itu dikimpal dan dipasang oleh kami sendiri, tetapi teknologi utama yang terkandung di dalamnya masih milik orang lain. Ketika mengemas dokumen-dokumen yang berselerak di atas meja mesyuarat, mata saya terpaku pada angka-angka yang tertulis pada penyata yuran teknologi tangki kargo 190 bilion won, yuran lesen 25 bilion won, yuran sokongan teknikal 15 bilion won. Koraknya sentiasa sama. Bahagian yang diambil oleh Perancis daripada kapal yang dibina dengan peluh kami semakin besar. Saya membuka laci meja dan mengeluarkan laporan Projek Merdeka. 1. Ia adalah sisa teknologi tangki kargo Malaysia yang gagal 10 tahun lalu. Walaupun kulitnya kelihatan usang, di dalamnya terkandung impian kami. Walaupun gagal, ia adalah projek yang jelas menunjukkan potensi bahawa kami juga boleh melakukannya. Malam itu, saya membuat keputusan. Saya akan mencipta teknologi untuk menamatkan penghinaan ini dengan tangan kami sendiri. Saya akan membalas kehinaan 20 tahun ini dengan teknologi. Saya mengusap kulit laporan dengan jari saya dan berbisik, kali ini akan berbeza. Pasti akan berbeza. Saya meninggalkan pejabat melepasi pukul 10 malam. Tetapi di fikiran saya, reka bentuk baharu sudah terbentuk. Rangka projek wawasan. 2. Semasa menuruni lift, saya melihat keluar tingkap. Lampu malam limbungan kapal berkelip-kelip. Rasanya seperti esok akan menjadi hari yang berbeza. 15 menit selepas mesyuarat video berakhir, udara bilik mesyuarat masih berat. Kata-kata yang dilemparkan oleh rakan sekerja semasa mereka meninggalkan tempat duduk masih terngiang-ngiang di telinga, 190 bilion lagi. Sampai bila kita nak jadi macam ni? Itu adalah keluhan Encik Ali. Puan Siti pula hanya mengemas dokumen dan keluar tanpa sepatah kata. Setelah mengalami penghinaan seperti ini berulang kali selama 20 tahun, rasa pasrah mendahului kemarahan. Saya perlahan-lahan membuka meja dan mengeluarkan sebuah laporan lama. Kulitnya bertulis, Laporan Akhir Projek Merdeka, 1 dan kelihatan pudar. Ia adalah teknologi tangki kargo Malaysia yang dibangunkan dengan segala usaha kerajaan, Petronas, dan 3 syarikat perkapalan besar 10 tahun lalu. Ia juga bermula dengan kemarahan yang sama seperti sekarang. Maruah bahawa kami boleh melakukannya tanpa Perancis. Dana negara berjuta-juta ringgit dilaburkan, dan 50 jurutera terbaik berkorban selama 3 tahun. Saya juga ahli projek itu. Tetapi hasilnya amat menyedihkan. Dalam ujian pertama, apabila suhu jatuh di bawah negatif 160 darjah Celsius, keretakan mikro muncul pada plat besi. Dalam ujian kedua, fenomena cold spot berlaku, menyebabkan sebahagian tangki kargo berubah bentuk. Dalam ujian ketiga, gas mula bocor. Media menyiarkan berita buruk. Teknologi tidak boleh dibina dalam sekelip mata. Dinding teknologi Perancis terlalu tinggi, teknologi domestik masih jauh. Berita yang disiarkan setiap hari menusuk hati kami. Perkara yang paling menyakitkan ialah tindak balas dari lapangan. Pemilik kapal mula mengelak tangki kargo buatan Malaysia kerana keselamatan tidak terjamin. Syarikat insurans juga mengenakan premium yang tinggi untuk tangki kargo yang dibuat dengan teknologi Malaysia. Projek Merdeka, 1 terkubur begitu sahaja. Usaha 3 tahun dan dana negara hilang sekelip mata. Sejak itu, tiada siapa yang berani menyebut tentang tangki kargo domestik. Saya membelek laporan itu, mengimbas kembali kenangan ketika itu. Saya teringat wajah ahli pasukan apabila eksperimen terakhir gagal. Wajah-wajah yang bercampur antara keputusasaan dan kekecewaan itu tidak dapat saya lupakan. Tiba-tiba, telefon bimbit saya berdering. Panggilan daripada Puan Suraya binti Mansor, Ketua Jurutera Syarikat Perkapalan Berhad, berusia 42 tahun. Puan Suraya adalah orang yang memandu kapal di lapangan semasa Projek Merdeka. 1.
Beliau adalah pakar lapangan yang benar-benar mengendalikan gas dan kapal di laut, bukan saya yang hanya duduk di meja dan melukis reka bentuk. Encik Rahmat, macam mana mesyuarat hari ini? Suara Puan Suraya dipenuhi rasa tidak berdaya, seolah-olah dia sudah tahu jawabannya. Seperti yang dijangka, hanya dengar arahan untuk bayar 190 bilion lagi, jawab saya sambil mengeluh. Lagi cerita yang sama. Puan Suraya berhenti seketika. Kemudian dia berkata, Encik Rahmat, tapi ada satu soalan yang saya nak tanya. Adakah Merdeka 1 benar-benar tamat? Adakah kegagalan itu benar-benar had teknologi atau adakah kita yang berputus asa? Soalan Puan Suraya menusuk hati saya. Soalan yang saya tidak mahu tanya kepada diri sendiri selama 10 tahun. Adakah sebab kegagalan Merdeka 1 benar-benar kerana had teknikal atau kerana kita tidak cukup bertahan? Puan Suraya juga berada di lapangan ketika itu, bukan? Puan nampak sendiri. Ya, saya nampak. Tapi Encik Rahmat, suara Puan Suraya sedikit bergetar. Semasa gas bocor dalam ujian terakhir itu, saya berada di dalam kapal. Saya melihat termometer dan berfikir, kalau boleh bertahan sedikit lagi, sedikit lagi. Perasaan sebab menggunung mendengar kata-katanya. Mungkin ada sesuatu yang kita terlepas pandang ketika itu. Bolehkah kita cuba sekali lagi? Kali ini, kita mulakan dari laut, bukan dari meja. Cadangan Puan Suraya di luar jangkaan. Orang yang paling jelas mengingati kesakitan kegagalan 10 tahun lalu mahu bermula semula. Puan Suraya, tapi apa bezanya kali ini? Kita tiada dana, tiada kepercayaan orang ramai. Kepercayaan itu kita yang akan bina. Dan dana pula. Puan Suraya berhenti seketika sebelum berkata, macam mana kalau kita buat secara tidak rasmi? Dengan nama Wawasan 2. Wawasan 2. Pada saat itu saya mendapat ilham seperti kilat. Permulaan baharu. Bangkit daripada kegagalan Merdeka. 1. Baik, jawab saya dengan tegas. Tapi kali ini ada syarat. Kita akan teruskan sampai habis, walaupun gagal. Jangan putus asa di tengah jalan. Saya janji. Kali ini, kita tidak akan berhenti sehingga lautan mengakui kita. Selepas menamatkan panggilan, saya membuka semula laporan Merdeka. 1. Saya mencari petunjuk harapan. Di antara data kegagalan, pasti ada bahagian yang kami terlepas pandang. Hanya kerana Perancis telah memonopoli teknologi itu selama 45 tahun, tidak bermakna kami tidak akan dapat mengejarnya selama-lamanya. Kapal-kapal pengangkut LNG yang kelihatan di perairan pasir gudang di luar tingkap. Terlintas di fikiran saya bahawa esok, teknologi kami mungkin akan dimasukkan ke dalam salah satu kapal itu. Walaupun ia masih seperti mimpi, tiada realiti yang tidak bermula dari mimpi. Seminggu berlalu selepas perbualan dengan Puan Suraya. Pukul 2 pagi, lampu masih menyala di tingkat 7 blok penyelidikan Petrojaya Heavy Engineering. Secara rasmi, mereka kelihatan seperti sedang menjalankan projek lain, tetapi sebenarnya 7 jurutera terlibat dalam tugas yang sama sekali berbeza. Mereka semua adalah orang yang pernah mengambil bahagian dalam projek Merdeka. 1. Dr. Ismail bin Ahmad, jurutera penyelidik utama, berdiri di hadapan papan putih dengan pemadam di tangan. Saya rasa kita perlu padam semua reka bentuk sedia ada. Betul. Kali ini, kita perlu mulakan dari penciptaan, bukan peniruan, kata saya sambil mengangguk. Konsep reka bentuk Merdeka, 1 yang tertulis di papan putih, dipadamkan satu persatu. Ia seperti ritual untuk menghapuskan sepenuhnya kesan kegagalan 10 tahun lalu. Puan Suraya membuka pintu makmal dan masuk, membawa 7 cawan kopi O dalam bekas. Maaf datang lewat. Tapi janji tetap janji. Puan Suraya sudah tiba. Jadi, mari kita mulakan dengan serius. Kami duduk dalam bulatan dan memulakan mesyuarat pertama. Wawasan 2. Ia adalah projek khas yang dijalankan secara rahsia di peringkat syarikat. Walaupun tiada sokongan kerajaan, PJA telah memutuskan untuk melaburkan dana sendiri. Mari kita senaraikan dahulu sebab kegagalan Merdeka. 1. Kata Puan Suraya sambil membuka komputer riba. Keretakan plat besi, fenomena cold spot, kebocoran gas pada negatif 163 darjah Celsius. 3 masalah utama ini. Dr. Ismail mengangkat tangan. Tapi, macam mana GT Perancis menyelesaikan masalah ini? Itulah yang perlu kita ketahui, kata saya sambil mengetuk pen. Dokumen paten GT tidak mendedahkan teknologi utama, tetapi kita akan cuba mendekatinya dengan cara kita sendiri. 3 jam berikutnya, kami menyusun konsep reka bentuk baharu.
Ia adalah struktur inovatif yang menambah lapisan penyangga kepada penghalang sekunder, bukannya struktur dinding berganda yang ringkas. Secara teori, ia kelihatan boleh, kata jurutera kanan, Encik Syukri sambil menekan kalkulator. Tetapi kita perlu melakukan ujian sebenar untuk tahu. Puan Suraya mengangguk. Sebab itulah saya telah sediakan kapal eksperimen. Ia kecil, tetapi ia adalah kapal ujian yang benar-benar boleh memuatkan LNG. Betul ke? Semua orang bertanya serentak. Ya. Kami mengubah suai kapal eksperimen yang sepatutnya dilupuskan oleh syarikat perkapalan Berhad. Kita boleh mengujinya sepenuhnya di peringkat syarikat. Pada saat itu, mata semua orang bersinar. Ini bermakna mereka boleh menguji bukan hanya dengan teori, tetapi di laut yang sebenar. Sejak hari berikutnya, kerja serius bermula. Pada waktu siang, mereka melakukan tugas masing-masing, dan pada waktu malam, mereka menumpukan perhatian pada reka bentuk, wawasan, 2. Pada hujung minggu, mereka pergi ke tapak eksperimen di Lumut untuk melakukan kerja kimpalan sendiri. 7 orang bergilir-gilir menjalankan penyelidikan selama 24 jam. Semua proses ini dijalankan secara rahsia. Jabatan lain, apatah lagi pesaing, tidak tahu apa-apa. Malah Getty Perancis tidak menyadari bahawa sesuatu sedang berlaku di Malaysia. Ujian suhu ekstrem pertama gagal. Getaran mikro berlaku pada negatif 150 darjah Celsius. Ujian kedua juga gagal. Perbezaan suhu lebih besar daripada yang dijangkakan. Barulah pada ujian ke-10, sedikit harapan mula kelihatan. Keretakan tidak berlaku, tetapi prestasi pengedap gas masih tidak mencukupi. 6 bulan berlalu dan setahun berlalu. Kami terus menambah baik dengan mengulangi ratusan eksperimen. Pada ujian ke-20, Dr. Ismail menjerit, suhu sudah stabil. Ia dikekalkan pada negatif 163 darjah Celsius selama 2 jam. Tetapi masih terlalu awal untuk bergembira. Ujian kebocoran gas masih menunggu. Setahun 6 bulan kemudian, akhirnya saat genting tiba. Gas disuntik dalam ujian ke-30. Graf tekanan muncul pada skrin monitor. Pada mulanya ia kelihatan stabil, tetapi selepas sejam, sedikit perubahan bermula. Tekanan menurun, kata Encik Syukri dengan suara tegang. Masih okey. Ia dalam julat yang dibenarkan, Puan Suraya memeriksa data dengan tenang. 2 jam berlalu dan 3 jam berlalu. Graf masih stabil. Sudah 5 jam. Dan masih tiada kebocoran, kata dokter. Ismail dengan teruja. Pada masa itu, saya berkata dengan perlahan, baru separuh jalan. Ujian sebenar perlu dilakukan di laut. Tetapi ujian makmal sahaja sudah cukup menjanjikan. Hasilnya jelas berbeza daripada Merdeka. 1. Selepas ujian tamat, kami menamakan fail reka bentuk itu. Wawasan. 2. Generasi kedua tangki kargo Malaysia. Penyelidikan rahsia selama 2 tahun akhirnya bersedia untuk membuahkan hasil. Walaupun tiada siapa yang tahu tentang teknologi ini lagi, kami akan dapat menunjukkan hasil yang akan mengejutkan seluruh dunia tidak lama lagi. Pukul 4 pagi, Puan Suraya berkata semasa meninggalkan makmal, sekarang giliran kita untuk ke laut sebenar. Ya, saya tertanya-tanya bagaimana laut akan menilai kita, jawab saya. Kapal eksperimen yang berlabuh di perairan Lumut kelihatan. Ia adalah kapal kecil, tetapi bagi kami, ia adalah pentas untuk merealisasikan impian. Setelah 2 tahun persediaan, kini tiba masanya untuk berjuang di laut yang sebenar. Tetapi pada saat itu, tanpa pengetahuan kami, sesuatu yang tidak menyenangkan sedang berlaku di ibu pejabat GT France di Paris. Pengurus maklumat bergegas masuk ke pejabat Antoine Leblanc dan menyerahkan laporan. Pergerakan mencurigakan dikesan di Malaysia. Nampaknya Petrojaya Heavy Engineering sedang menjalankan sesuatu secara rahsia. Antoine mengambil laporan itu dan membacanya perlahan-lahan, kemudian mencemuh. Malaysia cuba lagi, sungguh gigih mereka ini. Dia bersandar di kerusi dan berkata dengan santai, tidak cukup dengan dimalukan oleh Merdeka. 1. Mereka cabar lagi. Apa bezanya jika mereka melakukan sesuatu secara rahsia selama 2 tahun? Pengurus maklumat bertanya dengan berhati-hati, adakah perlu tindakan balas? Tindakan balas? Antoine ketawa besar. Mereka fikir, mereka boleh mengejar teknologi yang telah kami bina selama 45 tahun dalam masa 2 tahun. Walau sekuat manapun mereka mencuba, akhirnya mereka akan melutut di hadapan kami. Sama seperti 10 tahun lalu. Dia memandang keluar tingkap dan merungut. Orang Malaysia sungguh naif. Mereka fikir teknologi hanya perlukan semangat dan usaha. Tetapi realiti ini kejam.
Mereka akan tahu tidak lama lagi. Antoine memasukkan laporan itu ke dalam laci meja dan berkata, "Mari kita perhatikan. Mereka akan kembali kepada kita jika gagal. Kita boleh menjadikan syarat kontrak lebih ketat pada masa itu." Di bawah langit malam Paris, tawa sombong masih bergema di ibu pejabat Getty France. Tetapi mereka masih tidak tahu. Kali ini, ia benar-benar akan berbeza. 3 bulan kemudian, Dewan Sidang Media Ibu Pejabat GT France di Paris. Antoine Leblanc berdiri di podium. Wartawan industri perkapalan dunia berkumpul. Asalnya ia adalah Majlis Pengumuman Teknologi Baharu GT, tetapi tumpuan wartawan adalah di tempat lain. CTO Antoine, apakah pandangan Anda tentang berita bahwa Malaysia sedang membangunkan teknologi tangki kargo LNG mereka sendiri? Wartawan Reuters mengangkat tangan dan bertanya. Antoine menjawab dengan senyuman santai. "Oh, rakan-rakan Malaysia kami ya. Saya dengar mereka sedang membina tangki kargo lagi." Tawa tersebar di dewan. Mereka adalah orang yang mengingati kegagalan Merdeka 10 tahun lalu. Saya rasa semangat mereka sangat bagus. Antoine mengambil gelas air dan menyambung. Tetapi teknologi bukan hanya tentang semangat. Ia memerlukan data dan pengalaman dan masa. Terutama masa selama Perancis. Wartawan BBC mengajukan soalan susulan, tetapi Malaysia dikatakan telah menjalankan penyelidikan rahsia selama 2 tahun. 2 tahun? Antoine ketawa besar. Kami 45 tahun, mengejar pengetahuan yang terkumpul selama 45 tahun dalam masa 2 tahun? Itu sama seperti orang yang belajar musik selama 2 tahun ingin menjadi Beethoven. Wartawan bergerak pantas. Kenyataan terus terang seperti itu adalah bahan berita yang baik. Antoine menyambung dengan wajah yang lebih yakin. Sudah tentu, saya menghormati percubaan itu. Tetapi fikirkan secara realistik. Teknologi tangki kargo LNG bukan sekadar menyambung plat besi. Ia adalah teknologi yang sangat jitu yang perlu mengekalkan kekedapan sempurna dalam persekitaran ekstrem negatif 163 darjah Celsius. Dia mengetuk meja dengan jarinya untuk menekankan. Satu kesilapan boleh membawa kepada kemalangan besar. Itulah sebabnya, Agensi Pensijilan Global tidak akan mengesahkan sebarang tangki kargo tanpa kelulusan GT kami. Wartawan Wall Street Journal bertanya, "Jadi, bagaimana Anda melihat kemungkinan kejayaan teknologi Malaysia?" Antoine berpura-pura berfikir sejenak, kemudian menjawab, "Saya ingat soalan yang sama diajukan kepada saya 10 tahun lalu, semasa projek Merdeka. 1. Anda semua tahu apa hasilnya, bukan? Dewan Sidang Media menjadi sunyi. Semua orang mengingati kegagalan Merdeka, satu yang memalukan. Saya tidak meragui keupayaan jurutera Malaysia," kata Antoine dengan berhati-hati. "Cuma, pengalaman dalam bidang ini adalah mutlak. Teori dan praktikal adalah dunia yang sama sekali berbeza." Pada masa itu, wartawan dari Malaysian Shipping News mengangkat tangan. Tetapi Malaysia adalah negara nombor 1 dalam industri pembinaan kapal dunia. Tidakkah mereka mempunyai teknologi yang mencukupi? Sudah tentu. Teknologi pembinaan kapal Malaysia memang hebat, Antoine mengangguk. Tetapi membina kapal dan mereka bentuk tangki kargo adalah 2 bidang yang sama sekali berbeza. Sama seperti syarikat yang pandai membuat kereta tidak semestinya pandai membuat enjin. Selepas sidang media, Antoine menuju ke restoran di Paris bersama rakan sekerjanya. Semasa menuang champagne, dia berkata, "Orang Malaysia memang berani, tetapi keberanian sahaja tidak dapat mengalahkan teknologi." Pengarah pemasaran GT menjawab sambil tersenyum. "Namun, jika mereka gagal sekali lagi, kita boleh menaikkan syarat kontrak, bukan?" Begitulah. Kegagalan sentiasa menjadi pengajaran yang baik. Kita menjadi lebih kuat dengan pengajaran mereka. Antoine mengangkat gelasnya. Tetapi malam itu, mesej yang tidak dijangka tiba di telefon bimbit Antoine. Ia daripada pengurus maklumat Malaysia. Pasukan Malaysia sedang bersedia untuk ujian laut sebenar. Mereka merancang pelayaran ujian dari Lumut ke Langkawi. Antoine terdiam sejenak. Ini bermakna ujian itu akan dilakukan di laut sebenar. Bukan sekadar ujian makmal, mustahil. Dia merungut. Mereka benar-benar akan mencubanya, tetapi dia segera menggeleng. Jika mereka gagal di laut, ia akan menjadi bukti yang lebih kukuh. Dia memadamkan mesej itu dan tidur. Tetapi malam itu, dia sukar tidur. Firasat yang tidak menyenangkan terlintas di fikirannya. Jauh di Malaysia, pasukan wawasan 2 sedang membuat persiapan terakhir. Kapal eksperimen yang berlabuh di Pelabuhan Lumut mengandungi hasil penyelidikan 2 tahun. Puan Suraya memeriksa pelan pelayaran di bilik kapten.
dan saya selesai pemeriksaan akhir tangki kargo. Esok, kita akan mencari jawapan kepada ejekan Perancis di laut. Siapa yang akan ketawa akhirnya? Saya merungut sendirian. Lautan senyap, tetapi esok mungkin menjadi hari yang akan mengubah segala-galanya. Pelabuhan Lumut, 5 pagi. Kabus tebal menyelubungi laut. Angin bertiup kencang, menyebabkan kren di pelabuhan berdecit. Tetapi sebuah kapal masih menyala di jeti nombor 3. Kapal ujian wawasan laut bagi projek wawasan 2. Saya memakai baju hujan dan memeriksa bahagian luar badan kapal buat kali terakhir. Tangki kargo yang mengandungi hasil penyelidikan 2 tahun itu berada di dalamnya. Saya menyuluh lampu suluh, memeriksa setiap sambungan kimpalan satu persatu. Bunyi titisan hujan pada topi keledar kedengaran seperti detik jam. Puan Suraya muncul dengan payung. Dia bertanya apa yang saya buat dalam hujan. Saya menjawab bahwa ini adalah pemeriksaan terakhir dan tidak boleh berpatah balik jika berlayar esok. Dia berdiri di sebelah saya dan melihat kapal itu bersama-sama. Dia bertanya sama ada saya pernah membayangkan saat ini 2 tahun lalu. Saya berkata saya berasa ragu-ragu, tetapi kini saya yakin. Di dalam kapal, 7 jurutera sedang melakukan pemeriksaan akhir di bidang masing-masing. Dr. Ismail melaporkan bahwa semua sensor suhu berfungsi dengan normal. Encik Syukri mengangkat ibu jari di hadapan tolok tekanan, memberi isyarat bahwa tiada masalah. Encik Kamal bin Azman menarik nafas lega selepas selesai menguji sistem suntikan gas. Di bilik kapten, Puan Suraya menyemak semula pelan pelayaran. Lumut ke Langkawi kira-kira 350 km. Anggaran masa pelayaran adalah 18 jam. Saya bertanya tentang cuaca. Dan dia menunjukkan data Jabatan Meteorologi, menjawab bahwa ombak dijangka meningkat petang esok, tetapi tidak akan menjejaskan pelayaran. Tiba-tiba, suara cemas kedengaran dari Makmal. Terdapat kelainan pada graf tekanan. Saya bergegas lari. Garisan merah pada skrin monitor bergetar sedikit. Jantung saya berdebar kencang. Jika terdapat masalah dengan tangki kargo, semua rancangan boleh musnah. Saya bertanya apa masalahnya, dan mereka berkata sedikit turun naik tekanan dikesan pada penghalang sekunder. Ia adalah angka yang sangat kecil, tetapi tidak boleh diabaikan. Saya mengesahkan angka tepat, dan turun naik tekanan adalah kira-kira 0.02 bar. Oleh kerana ambang had ialah 0.05 bar, ia masih dalam julat selamat. Puan Suraya di sebelah berkata bahwa ia boleh diterima, dan turun naik yang lebih besar boleh berlaku semasa pelayaran sebenar. Tetapi saya berasa cemas. Walau sekecil manapun masalah, ia boleh membawa kepada kemalangan besar di laut. Saya mencadangkan pemeriksaan jitu sekali lagi. Selama 3 jam berikutnya, kami memeriksa semula keseluruhan tangki kargo. Setiap sambungan, setiap sensor, setiap pipe diperiksa satu persatu. Hasilnya adalah normal. Turun naik tekanan mikro adalah disebabkan oleh sensitiviti peralatan pengukuran. Dr. Ismail mengeluh lega dan merungut. Nasib baik, tetapi hati saya masih berat. Merdeka. Satu juga normal semasa ujian awal. Masalah sentiasa datang pada saat yang tidak dijangka. Pukul 2 petang, kami mengadakan mesyuarat pasukan terakhir. Puan Suraya memulakan taklimat. Dia menerangkan bahwa mereka akan berlayar pada jam 6 pagi esok, dan 3 pengukuran jitu akan dilakukan semasa pelayaran. Yang pertama 2 jam selepas berlayar, yang kedua di titik tengah, dan yang ketiga sejurus sebelum tiba di Langkawi. Encik Kamal bertanya apa yang perlu dilakukan jika masalah berlaku. Saya menjawab bahwa gas akan dikeluarkan serta-merta dan kapal akan berlabuh kecemasan dan keselamatan adalah keutamaan. Tetapi semua orang mempunyai fikiran yang sama. Jika kali ini gagal, ia benar-benar tamat. Pukul 7 malam, ahli pasukan pulang ke tempat penginapan masing-masing. Mereka memerlukan rehat yang mencukupi untuk hari esok. Saya tinggal sendirian di atas kapal dan melihat pemandangan malam. Lampu kapal-kapal yang bertaburan di perairan Lumut kelihatan cantik. Esok, saya akan menyeberangi lautan itu ke Langkawi. Saya merungut sendirian sama ada kami boleh mengatasi kegagalan merdeka, 1 dan kehinaan 20 tahun. Tiba-tiba, mesej tiba di telepon bimbit saya. Ia daripada Puan Suraya. Kandungannya, esok adalah hari kita menjadi wira. Biarkan laut menjadi hakim. Saya tersenyum dan membalas. Lautan sudah tahu siapa yang benar-benar layak. Pukul 11 malam saya melihat tangki kargo buat kali terakhir. Dinding dalamannya yang berkilauan seperti cermin perak. Bayangan saya di dalamnya kelihatan lebih yakin berbanding 2 tahun lalu.
Saya berbisik kepada tangki kargo, jumpa di laut esok. Menurut ramalan kaji cuaca, esok akan mendung tetapi tiada hujan. Ketinggian ombak 1,2 meter, keadaan yang sesuai untuk ujian. Dalam perjalanan pulang ke tempat penginapan, saya terfikir seketika. Apa yang Antoine Leblanc lakukan jauh di Paris? Dia mungkin tidak tahu bahawa kami akan berlayar esok, tetapi dia akan tahu tidak lama lagi keajaiban apa yang akan berlaku di lautan Malaysia. Pelabuhan Lumut, 6 pagi. Kabus menyelubungi laut, tetapi jeti 3 sudah sibuk. Kapal ujian wawasan laut bagi projek wawasan, 2 akhirnya bersedia untuk berlayar. Dr. Ismail melaporkan bahawa pemeriksaan akhir di bilik enjin telah selesai dan saya naik ke anjungan kapal untuk pengesahan terakhir. Suhu dalam tangki kargo kini 25 darjah Celsius. Kami merancang untuk menyejukkannya ke negatif 163 darjah Celsius dalam masa 2 jam selepas berlayar. Puan Suraya mengambil tempat duduk pemandu dan mengesahkan bahawa semuanya sudah siap. Saat yang dinanti-nantikan selama 20 tahun akhirnya tiba, jawab saya. Pukul 6.30 pagi, wawasan laut meninggalkan pelabuhan Lumut. Lautan tenang. Cahaya matahari pagi berkilauan di atas ombak, seolah-olah mengiringi kami. Semasa melalui bawah jambatan Lumut, saya menarik nafas dalam-dalam. Ia benar-benar bermula sekarang. Encik Syukri menekan butang mula penyejukan di hadapan panel kawalan. Graf suhu muncul pada skrin monitor. Garisan merah bermula dari 25 darjah Celsius dan menurun perlahan-lahan. Jam pertama berjalan lancar. Suhu turun dengan stabil, 0 darjah, negatif 50 darjah, negatif 100 darjah. Encik Kamal memeriksa tolok tekanan dan merungut bahawa setakat ini tiada masalah. Tetapi, ujian sebenar bermula sekarang. Bahagian di bawah negatif 150 darjah Celsius adalah zon di mana Merdeka, 1 gagal. 2 jam selepas berlayar, titik pengukuran jitu pertama tiba. Dr. Ismail melaporkan bahawa suhu semasa adalah negatif 158 darjah Celsius. Encik Syukri juga mengesahkan bahawa tekanan stabil. Tetapi pada saat itu, penggera tiba-tiba berbunyi dari monitor. Encik Kamal melaporkan dengan wajah tegang bahawa getaran dikesan pada penghalang sekunder. Jantung saya berdebar kencang. Merdeka. 1 juga bermula dengan cara ini. 10 tahun lalu. Kami mengesahkan tahap getaran, kira-kira 0.03 mm. Ia masih dalam had yang dibenarkan, tetapi saya berasa cemas. Puan Suraya dengan tenang berkata bahawa getaran sedemikian adalah semula jadi di laut. 5 menit berlalu, dan 10 menit berlalu. Getaran semakin berkurangan dan kemudian hilang sepenuhnya. Encik Kamal menarik nafas lega dan melaporkan bahawa getaran telah berhenti. Suhu terus menurun. Negatif 160 darjah, 161 darjah, 162 darjah. Akhirnya, Dr. Ismail mengumumkan bahawa negatif 163 darjah Celsius telah dicapai. Pada saat itu, semua orang menahan nafas. Sekarang adalah ujian sebenar. Merdeka. 1 mula retak pada suhu ini. 30 menit berlalu. Graf stabil. 1 jam berlalu. Masih tiada masalah. Encik Syukri melaporkan dengan teruja bahawa kadar pengekalan tekanan adalah 100%. Tiada kebocoran sama sekali. Tetapi saya masih tidak boleh berasa lega. Merdeka, 1 juga okey untuk 2 jam pertama. Masalah sentiasa datang pada saat yang tidak dijangka. Pukul 12 tengah hari, titik pengukuran jitu kedua tiba. Kami berada di tengah-tengah Laut Cina Selatan. Hanya beberapa bot nelayan kelihatan di sekeliling. Dr. Ismail melaporkan bahawa negatif 163 darjah Celsius telah dikekalkan selama 6 jam. Encik Kamal juga mengesahkan bahawa semua sensor berfungsi dengan normal. Tiba-tiba, ombak mula meningkat. Cuaca berubah lebih cepat daripada ramalan kaji cuaca. Kapal bergoyang hebat dan kejutan yang tidak dijangka dikenakan pada tangki kargo. Encik Syukri memaklumkan bahawa turun naik tekanan berlaku akibat gegaran. Graf pada skrin monitor bergoyang ke atas dan ke bawah, tetapi tidak melepasi had. Saya berkata dengan kuat, tidak mengapa. Ia dalam julat reka bentuk. Puan Suraya mengendalikan kapal dari tempat pemandu dengan kemahiran. Cara dia mengendalikan kapal bukan untuk melawan ombak, tetapi untuk menungganginya. Dia merungut. Stabil dalam situasi ini bermakna ia benar-benar dibina dengan baik. Pukul 3 petang, ombak kembali tenang. Negatif 163 darjah Celsius dikekalkan selama 9 jam. Ini jauh melebihi masa kegagalan Merdeka. 1. Dr.
Ismail berasa kagum, tidak percaya, dan berkata bahawa ia nampaknya benar-benar berjaya. Tetapi saya masih tidak yakin. Saya tidak akan berasa lega sehingga kami tiba di Pelabuhan Langkawi. Pukul 6 petang, Pulau Langkawi muncul di kaki langit. Puan Suraya memaklumkan bahawa Langkawi tinggal 1 jam lagi. Ia adalah masa pengukuran jitu ketiga. Kami telah menguji selama 12 jam. Dr. Ismail melaporkan bahawa suhu dikekalkan tepat pada negatif 163 NO darjah Celsius. Encik Syukri berasa teruja, mengatakan bahawa turun naik tekanan hampir sifar pada 0,001 bar. Dan Encik Kamal bin Azman menjerit sambil menggenggam penumbuk bahawa kadar pengekalan kekedapan adalah 100% dan tidak bocor setitik pun. Pada saat itu, semua orang bersorak. Jeritan kami berjaya. Memenuhi kapal. Saya memandang monitor tangki kargo dan merungut, maafkan merdeka. 1. Sekarang impian awak sudah tercapai. Pukul 7.30 malam, wawasan laut tiba di Pelabuhan Langkawi. Selama 13 jam 30 menit, ia menunjukkan prestasi sempurna pada negatif 163 darjah Celsius. Kebocoran sifar, turun naik tekanan minimum, kestabilan suhu yang sempurna, pegawai industri perkapalan yang menunggu kami di pelabuhan bertepuk tangan. Wartawan yang mendengar berita itu juga berkerumun. Puan Suraya menepuk bahu saya dan berkata, "Kita berjaya. Kita benar-benar berjaya." Saya memandang laut dan berkata, "Laut hari ini tunduk kepada kita." Data dihantar ke stesen kawalan darat dalam masa nyata. Kebocoran 0,000%, turun naik suhu 0,001 darjah. Prestasi adalah setanding atau bahkan lebih unggul daripada teknologi Getty Perancis. Pada saat itu, jauh di Paris, Antoine Leblanc menerima berita tergempar. Dia merungut. Perkataan mustahil telah dipadamkan oleh Malaysia. Tetapi kami tidak tahu tentang itu. Kami hanya diliputi kegembiraan bahawa impian telah menjadi kenyataan. Ia adalah saat di mana kehinaan 20 tahun akhirnya berakhir. 6 jam selepas berita kejayaan di Langkawi tersebar, industri perkapalan dunia gempar. Saya duduk di lobi hotel di Langkawi di hadapan panggilan telefon antarabangsa yang bertalu-talu. Bunyi telefon berdering dari London, Singapura dan Houston kedengaran seperti sorakan kemenangan. Pengurus Asia Lloyd's Register meminta pengesahan semula tentang prestasi sempurna selama 13 jam 30 menit dengan suara yang tidak percaya. Saya menjelaskan bahawa semua data telah direkodkan dalam masa nyata dan menyampaikan hasrat kami untuk meneruskan prosedur pensijilan rasmi. Puan Suraya datang membawa tablet. Skrin itu memaparkan berita tergempar daripada media utama dunia dalam masa nyata. CNN menyiarkan berita tergempar dengan tajuk Malaysia memecahkan tembok teknologi LNG Perancis 45 tahun. BBC menyoroti pencapaian Malaysia, menyebutnya perkara mustahil yang dicapai oleh Petrojaya Heavy Engineering. Reuters menilai ini sebagai bukan sekadar pencapaian kejuruteraan, tetapi pengisytiharan kemerdekaan teknologi. Wall Street Journal menganalisisnya sebagai petanda perubahan seismik dalam pasaran LNG global. Saya melihat skrin dan tidak dapat merasainya. Kami benar-benar telah menembusi tembok teknologi yang tidak dapat ditembusi selama 45 tahun. Panggilan telefon datang daripada pengarah teknikal Syarikat Perkapalan Nasional Qatar. Beliau mahu bertemu di Doha minggu depan untuk membincangkan penggunaan teknologi wawasan 2. Melihat negara pengekspor LNG terbesar dunia menunjukkan minat terhadap teknologi Malaysia, kami menyedari perubahan mendadak dalam situasi itu. Industri pembinaan kapal Malaysia juga menjadi hangat. Permintaan lesen teknologi, wawasan, 2 mula diterima daripada syarikat-syarikat besar Malaysia yang lain. Pesaing kini memerlukan teknologi kami. Pukul 9 malam, mesyuarat video tergempar dengan ibu pejabat PJHE dianjurkan. Ketua Pegawai Eksekutif mengucapkan tahniah atas kerja keras kami, tetapi menekankan bahawa ini hanyalah permulaan sebenar. Beliau berkata pensijilan rasmi hanyalah soal masa, dan rancangan masa depan adalah lebih penting. Peta jalan pengkomersilan wawasan 2 muncul di skrin bilik mesyuarat. Pengarah teknikal menerangkan rancangan untuk 3 syarikat pembinaan kapal Malaysia utama bersama-sama mengguna pakai wawasan 2 sebagai teknologi standard dan memberikan lesen kepada limbungan kapal asing. Saya berfikir sejenak, adakah kami akan berada dalam kedudukan yang sama seperti Perancis? Tetapi beliau menjelaskan bahawa kami tidak akan memonopoli seperti Getty, sebaliknya akan berkongsi teknologi pada harga yang berpatutan.
Pada saat itu, mesej khas tiba di telefon bimbit saya. Pengirimnya ialah Antoine Leblanc. Kandungannya adalah ucapan tahniah atas kejayaan Malaysia dan hasrat untuk membincangkan kerjasama teknologi. Saya menunjukkan mesej itu kepada Puan Suraya dan dia juga kelihatan terkejut. Keadaan telah terbalik sepenuhnya. Malam itu, taklimat tergempar, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri diadakan di Kuala Lumpur. Menteri mengumumkan bahawa Malaysia telah mencapai autonomi penuh dalam teknologi tangki kargo LNG. Beliau menekankan bahawa kini semua proses dari reka bentuk hingga pembinaan boleh dilakukan secara bebas. Apabila ditanya tentang kesan ekonomi, beliau menjawab bahawa mereka menjangkakan penjimatan penggantian import sekurang-kurangnya 5 bilion setahun dan kesan ekspor 10 bilion. Mengenai tindak balas Perancis, beliau menyatakan bahawa tiada kenyataan rasmi lagi, tetapi cadangan kerjasama teknologi telah diterima. Pagi berikutnya, mesyuarat lembaga pengarah tergempar dipanggil di Ibu Pejabat Getty France di Paris. Apabila Antoine masuk ke bilik mesyuarat, suasananya menjadi dingin. Seorang pengarah berkata dengan sinis, monopoli 45 tahun runtuh dalam sekelip mata. Antoine cuba membela diri bahawa ia adalah perkara yang tidak dijangka, tetapi dikritik kerana mempunyai maklumat sejak 2 tahun lalu. Ketua Pegawai Eksekutif mendesak beliau untuk berhenti memberi alasan dan mencari jalan penyelesaian. Mereka mempersoalkan apa yang perlu dilakukan pada masa hadapan, memandangkan 60% daripada hasil syarikat datang daripada teknologi LNG. Bilik mesyuarat menjadi sunyi. Semua orang menyedari bahawa era monopoli yang dinikmati selama 45 tahun telah berakhir. Pada masa itu, sejarah baharu sedang bermula di limbungan kapal lumut. Frasa baharu tertulis pada papan putih di bilik reka bentuk, Projek Wawasan. 3. Menuju teknologi lebih dalam daripada lautan. Apabila Dr. Ismail bertanya tentang rancangan seterusnya, saya menjawab bahawa sudah tentu kami perlu mencipta teknologi yang lebih maju. Wawasan 2 hanyalah permulaan. Apabila Puan Suraya bertanya tentang sasaran seterusnya, saya menjawab tangki kargo kapal pengangkut hidrogen. Kami perlu bersedia untuk era tenaga generasi akan datang. Di luar tingkap kelihatan perairan Pasir Gudang, banyak kapal pengangkut LNG berlabuh. Tetapi kini teknologi Malaysia akan dimasukkan ke dalamnya. Walaupun kami bergantung pada teknologi Perancis selama 20 tahun, kini giliran kami untuk mencipta piawaian dunia. Hari itu, industri pembinaan kapal Malaysia mencapai titik perubahan baharu. Ia adalah peralihan besar daripada negara yang bergantung kepada teknologi kepada negara peneraju teknologi. Ia adalah saat di mana kedaulatan teknologi sejati diperoleh, di mana kami tidak perlu lagi tunduk kepada sesiapa. 6 bulan selepas pengumuman kejayaan Wawasan 2, satu pagi di limbungan kapal lumut, saya berjalan di koridor blok reka bentuk, melihat pemandangan yang telah berubah. Bingkai gambar yang tergantung di dinding telah bertukar. Di tempat kontrak lesen GT dahulu digantung, kini diletakkan sijil pensijilan antarabangsa Wawasan 2. Ia adalah dokumen yang dicop dengan kelulusan agensi pensijilan utama dunia seperti Lloyd's Register, DNVGL, dan American Bureau. Juru teknik muda sibuk berulang-alik dengan lukisan reka bentuk baharu. Tiada lagi logo syarikat asing pada lukisan itu. Sebaliknya, perkataan teknologi tangki kargo Malaysia Wawasan 2 tertulis dengan jelas. Apabila saya tiba di makmal tingkat 7, berita yang tidak dijangka menanti. Puan Suraya datang dengan wajah teruja. Berita bahawa kontrak ekspor pertama telah ditandatangani. Saya bertanya ke mana kami mengekspor. Perancis. Sebuah syarikat pembinaan kapal baharu di Perancis yang bersaing dengan GT telah memutuskan untuk menggunakan teknologi Wawasan 2. Teknologi yang kami pinjam, kini kami pinjamkan kepada mereka. Ironi sejarah. Pada saat itu, Dr. Ismail menunjukkan skrin komputer riba. Ia adalah pengumuman rasmi daripada kerajaan, pengisytiharan bahawa Malaysia telah mencapai autonomi penuh dalam teknologi tangki kargo LNG. Kami tidak lagi bergantung pada teknologi asing, dan reka bentuk serta pembinaan bebas kini boleh dilakukan. Pembayaran yuran teknologi tahunan sebanyak 5 bilion telah dihentikan sepenuhnya. Wang itu kini akan kembali kepada dana penyelidikan dan pembangunan kami. Tambahan pula, penciptaan pendapatan baharu sebanyak 10 bilion setahun boleh dijana melalui ekspor asing. Pada waktu petang, terdapat pelawat khas. Juru teknik Syarikat Perkapalan Nasional Qatar datang terus ke Lumut untuk menggunakan teknologi Wawasan 2.
Ia adalah saat di mana pengekspor LNG terbesar dunia mengakui teknologi Malaysia. Mereka berkata mereka sangat kagum dengan kestabilan dan kecekapan ekonomi teknologi Malaysia. Menjelang senja, saya sendirian di blok eksperimen membuka reka bentuk projek wawasan 3. Frasa. Menuju teknologi lebih dalam daripada lautan tertulis di papan putih. Wawasan 2 bukanlah penamat, tetapi permulaan. Kami perlu membangunkan teknologi tangki kargo kapal, pengangkut hidrogen, tenaga generasi akan datang. Saya menyerahkan nota penyelidikan baharu kepada jurutera muda dan berkata, mulai sekarang, kita perlu mencipta piawaian dunia. Saya menerangkan bahawa peralihan lengkap daripada negara yang bergantung kepada teknologi kepada negara peneraju teknologi adalah perlu. Di luar tingkap kelihatan perairan Langkawi, kapal wawasan 2 yang baharu sedang bersedia untuk berlayar. Kali ini, ia bukan pelayaran ujian, tetapi pelayaran komersial. Ia adalah pelayaran pertama untuk membawa kargo secara rasmi. Puan Suraya memaklumkan bahawa persiapan pelayaran telah selesai di bilik kapten. Pelayaran ini, dari Lumut ke Qatar, akan menjadi detik bersejarah di mana tangki kargo yang dibuat dengan teknologi Malaysia akan menyeberangi lautan buat kali pertama. Saya melihat kapal itu dari dermaga dan berfikir, lautan sudah tahu siapa pemilik teknologi yang sebenar. Frasa yang terukir di sisi badan kapal berkilauan dalam cahaya matahari terbenam, dibina oleh Malaysia, digerakkan oleh maruah. Ia adalah ayat yang mengandungi hati semua jurutera yang telah menanggung kehinaan selama 20 tahun. Pada masa itu, di Paris, Antoine Leblanc sedang menulis surat perletakan jawatan. Dengan berakhirnya monopoli 45 tahun, eranya juga berakhir. Harga saham GT jatuh 30% sejak kemunculan teknologi Malaysia dan desakan untuk tanggung jawab daripada eksekutif semakin meningkat. Tetapi bagi kami ia adalah permulaan baharu. Enjin wawasan 2 mula hidup. Saya memerhati kapal itu meninggalkan pelabuhan dan merungut monolog terakhir saya. Kami telah menanggung realiti di mana satu kapal pun tidak boleh dibina tanpa lukisan Perancis selama 20 tahun. Tetapi akhirnya, hari untuk memutuskan rantai itu telah tiba. Setelah kegagalan dan kekecewaan Merdeka 1 dan penyelidikan sepanjang malam yang tidak terkira banyaknya, kami berjaya. Kini, semua kapal pengangkut LNG yang keluar dari limbungan kapal Malaysia akan mengandungi teknologi kami. Nama kami akan diukir pada reka bentuk, bukannya nama syarikat asing, dan kami akan menerima yuran teknologi. Melihat wawasan 2 berlayar di laut, saya yakin. Kini giliran Malaysia, yang telah mendapatkan semula kedaulatan teknologi untuk memimpin lautan dunia. Malam itu rumah api di perairan Lumut kelihatan bersinar lebih terang daripada biasa. Seolah-olah isyarat untuk mengumumkan permulaan era baharu. Keajaiban yang bermula di lautan Malaysia kini bersedia untuk tersebar ke seluruh dunia.